Assalamualaikum, ini mesej penting. Tolong share video ini seramai mungkin kepada kenalan anda. Sebentar lagi kita akan bersiaran dan kita akan dengarkan satu lagu untuk muhasabah diri kita. Dan selepas itu kita akan mempelajari apakah dia misi selamat di akhirat. Jangan lupa tag dan share kepada seramai mungkin kenalan biar orang lain tahu tentang misi selamat di akhirat. Dan terima kasih kerana bersama dalam live ini. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Hakim Muhammad Nur, pengasas Yaminika. Dan saya sebenarnya ada satu cita-cita yang besar yang pastinya anda juga terus bersama dalam misi ini, iaitu selamat di akhirat. Maka dengan sebab itu, kita mempunyai satu agenda yang khusus. Bagaimana kita boleh menjadikan akhirat sebagai keutamaan kita. Allah SWT firman dalam surah Al-Tahrim, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusikum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Cuma pada hari ini kita terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga kadang-kadang kita terlupa dengan nasib kita di akhirat. Kita terlalu sibuk mencari rezeki, kita sibuk dengan urusan keluarga, kita sibuk dengan urusan perniagaan, kita sibuk dengan pelbagai urusan sehingga hari demi hari tanpa sedar kita menemui detik kematian yang merupakan permulaan kepada alam akhirat. Cuba tanyakan kepada diri kita selama ini, bagaimanakah persiapan ke alam akhirat kita? Yang sana adalah alam yang mana Allah Ta'ala akan gambarkan dalam Quran, Surah Al-Fajr, waladarul akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi atas keinsafan ini, kita sama-sama untuk mewujudkan satu movement, iaitu misi selamat di akhirat. InsyaAllah live setiap hari di page Yaminika jam 10 malam. Dan kita akan saksikan program ini secara berterusan. Apa yang kita kupaskan 5 minit pertama, kita akan bincangkan pada jam 10 malam itu apa yang kita belajar pada hari sebelumnya. Dan 15 minit seterusnya kita akan bicarakan satu topik. Apakah yang kita faham tentang akhirat, sama tentang neraka, syurga, mahsyar, mizan, barzakh, tentang apa sahaja yang mungkin kita tak tahu. Dan 5 minit seterusnya kita akan bicarakan tentang apakah amalan berdasarkan ada hadis ataupun ayat Quran yang boleh kita amalkan setiap hari sebagai benteng pelindung kita di akhirat nanti, untuk kita selamat di akhirat. Dan 5 minit terakhir kita akan buka pada sesi soal jawab. Anda boleh lontarkan soalan kepada saya lebih awal dan insyaAllah kita akan bincangkan bersama dalam program misi selamat di akhirat di page Yaminika pada jam 10 malam tadi. Dan inilah program yang percuma, maka apakah lagi alasan yang perlu kita kemukakan untuk tidak hadir dalam program ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan misi selamat di akhirat. Tolong tag dan share kepada rakan-rakan agar misi ini boleh menyelamatkan seramai mungkin manusia untuk selamat di akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ni kita bertemu semula dalam misi selamat di akhirat. Subhanallah, ramai yang bersama dan sedar tak sedar dah masuk episod yang ke-6 di mana kita dah bincangkan setiap hari tentang perjalanan untuk selamat di akhirat. Dan kita dapati rupa-rupanya di dunia ini sebaik saja penamat ada lebih kurang 5 checkpoint yang kita akan jumpa, yang kita dah bincangkan hampir setiap malam. Checkpoint yang pertama, kalau tuan-tuan boleh lihat di belakang saya, checkpoint pertama ialah berkaitan dengan kematian, yang mana alhamdulillah malam semalam kita dah bicarakan kematian. Checkpoint kedua malam barzakh, dan malam ini kita akan bicarakan tentang checkpoint di mahsyar. Esok checkpoint di mizan dan juga di sakaratul maut pada lusa. Dan insya-Allah akan diteruskan dengan apakah keadaan di syurga dan juga di neraka. Insya-Allah 7 hari lengkap 7 tema. Dan kita akan berulang balik setiap minggu dan setiap malam kita akan mulakan pada jam 10 malam. Okey. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, semalam kita dah bicarakan tentang alam barzakh, alam kubur, di mana kita dah bicara tentang bagaimana keadaan alam kubur ni lepas ditarik nyawa pergi ke mana, iliyin, sijin. Belajar dah tentang bagaimana keadaan malaikat munkar dan nakir tanya soalan, macam mana nak selamat dalam kubur. Kita juga belajar tentang amalan surah Al-Mulk dan sebagainya. Ingat lagi? Kalau tak sempat nak follow episod yang ke-5 semalam, boleh tengok di Facebook Yaminika. Kita ada kekalkan setiap jam 10 malam. Dan saya nak minta kepada semua yang menonton malam ni, cuba komen. Dah tak sabar ke nak dengar topik berkaitan dengan mahsyar ni? Cuba komen. Saya nak tahu tentang mahsyar. Alright. Dan sambil komen tu, saya nak minta juga sahabat-sahabat sekalian, kita kongsikan video ni, kita sharekan. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man dalla ala khair fabihi mislun ajirun fa'ilih. Maksudnya gini, barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, tekan butang share, copy link, letak dalam WhatsApp group, bagi ramai orang tahu, bagi tahu kawan-kawan dia, jiran tetangga dia, grup taman, grup pejabat, grup alumni sekolah, grup alumni universiti, dia share kat semua lah. Dan orang yang dia share tu dia buka, ni ada link cerita sama Syah ni, dia tekan. Tekan, dia tengok, dia rasa insaf, dia rasa deep. Kan dia pun beramal, dia bertaubat. Sebaik saja dia bertaubat, beramal soleh, pahala dia tu
pahala orang yang bertaubat tadi tu, pahala orang yang beramal soleh tadi tu, kita pun dapat juga. Itu yang best tu. Kita hanya tekan butang share je. Tapi sebab share tu dapat pahala berterusan. Kalau lah kawan tadi tu daripada tak semayang setiap hari, semayang. Baru sebelum ni tak baca Quran. Subhanallah, bayangkan berapa banyak pahala kita dapat. Setiap kali dia baca Quran, pahala dapat. Setiap kali solat, dapat. Jadi saya minta tolong share dulu. Boleh share banyak-banyak. Share sebanyak mungkin supaya dia menjadi sebagai amalan kita di akhirat nanti, menjadi satu timbangan yang besar, yang berat. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Sebaik-baik sebiji-biji besar, amalan sekecil-kecil biji sawi pun akan ditimbang Allah Ta'ala di akhirat. Okey, baik. Dah ready ke untuk malam ni? Kalau dah ready, komen. Saya dah ready. Oh ya, terima kasih. Yang bagi share ni, yang share star ni, subhanallah, terima kasih. Tuan Afiq, Afiq yang share star ni, Masya Allah, terima kasih. Saya sangat hargai. Kan, subhanallah. Okey, ramai tadi yang share star. Saya doakan kebaikan berpanjangan dan jangan tekan butang share. Alright. Dah ready? Okey, ramai dah ready. Okey, malam ni kita nak bicara tentang mahsyar. Mahsyar ni apa? Mahsyar ni adalah tempat di mana kita akan dikumpulkan. Bila dah meninggal dunia, masuk dalam alam barzah, checkpoint seterusnya adalah di padang mahsyar. Jadi sebelum padang mahsyar ni, dia kena ada berlaku satu peristiwa dulu. Kalau tengok dekat checkpoint tadi, alam barzah dengan alam mahsyar ni, di antara dua tu, ada satu lagi peristiwa yang dinamakan sebagai kiamat. Kenapa Ustaz tak letak kat situ Ustaz kiamat? Sebabnya, tak semua orang tempuh kiamat yang besar ni. Maksudnya, ada orang mungkin akan tempuh kiamat, ada orang tak tempuh kiamat. Dan bagaimana keadaan kiamat ini? Kiamat ini kita kena faham dulu. Kenapa kita nak belajar soal kiamat ni? Kenapa kena tahu dulu? Sebelum kita bicara tentang mahsyar, kita wajib ada ilmu tentang kiamat dulu. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran, Allah SWT sebut tentang kiamat ni dalam 1075 ayat Quran. Subhanallah. Kalau ayat Quran tu ada 6,000 lebih, 1/6 cerita pasal Quran. Cerita pasal kiamat. Dan bukan sekadar itu saja. Kan? Ada lebih kurang dalam 80 buah surah daripada 114. Dalam Quran kan kita ada 114 buah surah kan? Jadi daripada 114 buah surah tu, 80 buah surah tu cerita pasal kiamat. Ini berarti lebih kurang 70% dalam isi kandungan Quran ini adalah konten dia, kandungan dia cerita pasal kiamat. Cerita pasal kiamat. Sebab tu kita nak belajar. Sebab tu kita nak duduk setiap malam ni duduk misi selamat di akhirat. Dan kiamat ni apa dia? Ada banyak nama. Yaumul Qiyamah, hari penamat, ataupun Yaumul Akhirah, hari pengakhiran, ataupun Yaumuddin, hari pembalasan. Ini semua nama-nama lain bagi kiamat. Bahkan nama kiamat juga ada banyak lagi. Yang insya-Allah malam ni kita akan nak sebut satu persatu supaya kita boleh datangkan rasa gerun dalam hati kita, dan rasa gerun itu sangat penting. Untuk apa? Macam kita tengok dalam gambar tu, dalam background tadi tu, kita ni selepas saja mati, seluruh alam selepas itu ialah autopilot. Yang warna hijau tu, auto cruise. Yang kita ada peluang untuk ubahnya ialah di dalam alam dunia ni. Kita kalau dengar ni, kita punya amalan ni kita kena buat apa? Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia tidak menyakiti jirannya. Dan sama lagi, dan siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, dan dia hendaklah memuliakan tetamunya. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Natijah kepada kita ingatkan kepada kematian ini ataupun ingat tentang alam akhirat ini ialah untuk kita memperbaiki amalan kita, memperbaiki akhlak kita. Kalau kita takut, kalau kita ada nak buat dosa, kita jadi takut-takut nak buat dosa. Kan? Saya ada seorang kenalan saya dah cerita dah sebelum, saya ulang balik, dia nak beli VCD lucah. Nak beli VCD lucah kat kedai. Kan? Mungkin waktu tu tak popular lagi internet. Sekarang ni ramai dah tengok video lucah kat internet kan. Dia nak pergi beli, naik motor sampai kedai. Tengok kiri kanan tak ada orang, dia cerita. Saya dengar balik apa yang dia cerita saya. Dia masuk dalam. Masuk dalam tu, dia beli. Dia kata, okey, nak VCD. Dia pun beli. Bungkus dalam plastik hitam. Cuak lah takut orang tengok. Lepas tu, dia masuk dalam motor, tu dia buang CD tu. Kemudian dia balik rumah. Pasal apa? Lepas tu dia pergi lagi. Dia kata, banyak kali macam tu Ustaz. Dia kata kat saya. Ustaz, banyak kali saya Ustaz kali pergi kedai tu, beli, buang. Beli, buang. Beli, buang. Pasal apa? Kenapa jadi macam tu? Rupa-rupanya, dia kata, Kim, kan, saya ni, kalau naik motor balik ke rumah, saya selalu terfikir, kalau aku mati ni,
Kan accident ni, tengah naik motor accident, pelanting, berdarah-darah tak mampu nak bergerak. Orang datang kat aku ni. Orang mesti selamatkan aku. Tapi kalau tengok kat dalam aku punya raga motor, bertebaran, bersepah-sepah, besi lucah, malu. Malu nak letak muka. Jadi sebab tu, setiap kali aku beli tu, aku rasa takut, aku buang. Nampak tak? Saya kata, Masya Allah, bagus lah. Sahabat entah mantap. Jadi, cerita simple di mukadimah nak bagi tahu bahawa bila kita cerita pasal hari kiamat, kita rasa gerun nak buat maksiat. Takut nak buat dosa. Dan kita bersiapkan diri kita buat kebaikan. Yang itu kita nak belajar sampai timbul rasa gerun tu. Bila kita faham tentang kiamat ni, tentang akhirat ni, baru kita tahu. Dan kita kena tahu kronologi mahsyar ni. Mahsyar ni dibangkitkan. Bila dibangkitkan, bagaimana keadaan kita bangkit kat mana padang tempat ni? Namanya padang mahsyar. Apa jadi pada dunia ni? Yang tu kita nak belajar, untuk kita kongsi. Insya-Allah, bila kita tahu keadaan kiamat tu, kita akan rasa berhati-hati dan merasakan bahawa kiamat ni benda yang tak boleh buat main. Contohnya kita ambil lah dalam surah juzuk yang ke-30. Bila bicara tentang kiamat ni, ada 37 buah surah dalam surah juzuk 30 ni, 20 buah surah tema dia ialah kiamat. Contohnya kita apa kata Allah SWT tentang kiamat ni? Dalam surah An-Naba, Allah Ta'ala sebut, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Kiamat ni naba'il azim, tentang mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Kiamat ni bukan benda kecil. Kiamat ni berita yang besar. Keadaan ni luar biasa. Keadaan ni sangat dahsyat. Sangat-sangat menakutkan dan menggerunkan. Yang mana Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Takwir. Yang mana maksud takwir ni menggulung. Ya? Allah Ta'ala sebut, Iza samsu kuwirat, wa izan nujumu kazarat, wa izal jibalu suyirat. Maksud dia apa? Bila matahari itu digulung. Gulung ni, ambil kertas. Boleh bayang tak macam Allah Ta'ala nak gulung matahari tu? Matahari panas. Kan? Hari ni tengok matahari, tengok tak nampak dia bulat. Kan? Sfera. Tengok, macam mana nak digulung tu? Tapi pada hari kiamat, Allah akan gulungkan macam gulungan kertas. Kan? Takwir ni, kuwirat ni. Dan bila bintang-bintang yang ada dekat kedudukan dia, saling berjatuhan. Jatuh-jatuh. Bintang ni, benda ni besar. Kalau tahi bintang jatuh kat muka bumi pun nampak meteor, asteroid, kita rasa tengok, gerun. Kan? Hentaman meteor boleh membunuh satu kampung, boleh bunuh satu negeri pun. Kalau itu baru tahi bintang. Tahi dia. Belum bintangnya lagi. Bila bintang tu jatuh, berguguran, dalam keadaan kita tahu tak, dari segi sudut scientifically ni, bila matahari dah tak ada, digulung, kesejukan akan melampau-lampau. Alam jadi tak stabil, planet jadi tak tentu. Dan gunung ganang wa jibalu suyirat. Jibal ini, gunung ganang yang terpasak ni akan hancur. Manusia waktu tu akan lihat keadaan ni depan mata. Nak pergi mana? Nak sembunyi mana? Tak ada dah tempat sembunyi. Dan kerana keadaan waktu kiamat tu sangat kelam kabut, gelak gempa gempita. Disebut dalam surah Al-Infitar, yang mana surah Infitar ni maksudnya terpecah terbelah. Iza sama'un fatarat wa izal kawakibatun sirat wa izal biharu mujjirat wa izal kuburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Apabila langit-langit semua terbelah. Kita tengok hari ni langit, tengok cantik, wah biru. Kan, tengok pagi langit dia biru, ada warna-warna putih sikit. Bila ke petang, cantik langit, warna oranye, ambil gambar sunset, sunrise. Tapi pada hari kiamat, langit tak cantik macam tu. Langit akan terbelah. Langit akan terbelah sehingga kita rasa sangat takut. Dan bintang semua jatuh berserakan. Kita belajar tadi. Sekali lagi, bintang jatuh. Kelang kabut keadaan ni. Dan laut ni, air laut semua gelegak, meluap-luap. Nak pergi laut tak boleh. Nak pergi darat pun tak boleh.
dan kubur-kubur semua dibongkarkan. Dan waktu itu manusia akan tahu apa yang dia buat, apa yang tak buat. Yang sahabat-sahabat sekalian kena faham, keadaan dia macam mana. Keadaan di hari kiamat tu, dia tak boleh duduk tenang. Oh, tengok aku relax. Tak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zalzalah, Iza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bila bumi ini digoncangkan dengan zalzalaha, dengan sekuat-kuat goncangan. Goncang ni bukan macam goncang ambil air goncang, kacau-kacau ambil kan, shake-shake. Bukan macam tu. Tuan-tuan pernah ada pengalaman kena gempa bumi tak? Saya sendiri pernah pergi ke Palu, tengok kesan gempa bumi. Bumi ni bila dah kena gempa bumi, dia punya kesan dia retak, runtuh. Dan saya interview orang-orang dia macam mana. Dia kata duduk tak boleh, berdiri tak boleh, jalan lagi lah, jadi pening. Berapa lama gempa bumi ni? Kan? Dekat Palu tu sampai tsunami, nuklear faksi. Saya tanya berapa lama? Tuan-tuan tahu tak berapa lama? Tak lama, 5 minit. Paling setengah jam. Itu dah berhenti dah. Itu dah okey balik. Tapi iza zulzilatil ardu zilzalaha ini, dia bukan 5 minit. Bukan setengah jam. Berterusan. Goncangan yang bukan sedikit. Bukan sekadar gempa bumi biasa, tapi segoncang-goncangnya. Tuan-tuan, boleh bayang tak kalau kita duduk dalam kereta, ada orang goncangkan gitu, macam mana? Macam kita bergelegak macam tu kan. Lebih teruk daripada tu lagi. Kan? Dan bumi sampai kerana terlalu banyak sangat goncangan itu, kuat sangat, keluar semua isi perut bumi. Keluar pancut. Itu keadaan kiamat. Keadaan kiamat ini sangat dahsyat. Yang mana kedahsyatan kiamat ini apabila sampainya, huru-haranya, sehinggalah orang-orang yang mana sedang menyusukan anak, maka dia akan buang anak tersebut. Dia akan buang anak dia. Sebab apa dia buang anak dia tu? Sebab dia rasa takut gila dengan keadaan tu. Kan? Padahal kita kena faham. Kan? Hari tersebut, kalau mak ni dengan anak, mak ni, ya Allah, buatlah apa pun, dia akan sentiasa sayang anak dia. Mak sentiasa sayang anak, dia kandungkan, dilahirkan, dia susukan anak. Tapi pada hari kiamat, akibat kerana terlalu beban dan juga teruknya keadaan itu, sehingga menyebabkan ibu-ibu ni, bila dalam keadaan tak boleh nak kontrol tu, dia pun dalam keadaan tak boleh nak ingat dah dia sedang menyusu anak, dia buangkan anak-anak yang sedang disusukan itu. Sahabat-sahabat sekalian, benda ni kalau kita berada di zaman itu, kan, kita pasti akan risau. Apakah ayat Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat kedua? Yauma tarawnaha tazhal kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nas sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi syadid. Pada hari kiamat, bila kamu melihat kegoncangan itu, maka lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dan meninggalkan anak yang sedang kena susu tadi itu. Anak dia menangis, mak tak hirau. Dah tak peduli, dia kaget, dia menjadi mabuk. Dan gugurlah kandungan wanita yang hamil. Kadang-kadang kita pergi theme park kan, kita pergi ke tempat-tempat untuk permainan kan. Dia ada yang 3D ke 4D, kadang 6D kan. Masuk kereta tu boleh pilih, nak roller coaster ke apa kan, duduk. Kan? Tapi permainan tu dilarang untuk siapa? Untuk wanita yang hamil, wanita yang mengandung. Sebab apa? Kalau goyang lebih sikit akan gugur kandungan. Kan? Yang itu ringan punya goyang, kita goyang gini-gini je. Kalau dalam permainan tu, 6D, 4D kat kedai-kedai permainan tu. Tapi di akhirat goncangan bukan goncangan kecil. Habis bergugur semua wanita, kullu zatin hamlin, setiap satu orang yang hamil, semuanya akan gugur kandungannya. Dan manusia watarana sukara, kamu lihat manusia mabuk. Wa ma hum bisukara, walhal dia tak mabuk pun.
Padahal mereka ni bukan minum arak mabuk tak. Tetapi kerana walakin azabullah syadid, kerana kesan daripada azab Allah yang sangat-sangat pedih tersebut. Hari itu kita boleh pakat-pakat bersama tak kawan-kawan, jom kita selamatkan diri sama. Tak. Kita dah tak peduli orang lain dah. Kita hanya peduli tentang nasib diri sendiri je. Tak ada masa dah, aku jom anak selamatkan. Oh, kita tengok cerita kat dalam cerita apa yang orang putih buat tu 2012 kan. 2012. Hari kiamat. Kan? Masa tu kita ingat kiamat 2012, tapi tak kiamat sampai sekarang. Dia kata, dia selamatkan anak dia, selamatkan isteri dia, lari daripada gunung berapi tu, lari. Naik kapal, Pak hero kan. Tapi benar ke macam tu? Tak. Kata Allah dalam surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari ketika manusia lari daripada saudara je, tinggalkan mak dan ayah dia, isteri dan anak dia, tak peduli dah, dia tak peduli. Semua fikir, fokus pada diri sendiri. Dan semua orang pada waktu itu ada urusan yang sangat-sangat menyibukkan. Allahu Akbar. Kita cerita nak bagi tahu kiamat ni mukaddimah kepada sebelum berlakunya alam yang kita sebut alam mahsyar tu. Kerana Allah Ta'ala akan tamatkan dunia ni. Allah Ta'ala akan tutup dunia. Penamat akhirat. Dia akan ditutupkan dunia ni supaya apa? Supaya kita ni akan dibentangkan seluruh amalan dan alam lain di alam mahsyar. Dan bila kita tengok ni, Allahu Akbar, kita baca ayat-ayat Quran Subhanahu Wa Taala, kita rasa macam kamak ni kalau berlaku kiamat tu, kita ni apa nak kena buat ni? Kan? Dan saya nak sampaikan mesej pada sahabat-sahabat yang menonton live ni. Orang yang dalam kiamat ni, satu benda yang kita kena faham. Kiamat ni pasti akan berlaku kepada orang yang kufur sahaja. Orang yang beriman, dia akan dimatikan lebih awal. Orang yang beriman akan dimatikan lebih awal. Siapa yang melihat kiamat ni? Semua orang yang kufur pada Allah SWT. Yang dahsyat, yang teruk ni, mereka tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan sampai ke peringkat kita melihat kiamat. Ustaz tahu ke bila kiamat? Saya pun tak tahu. Tapi dalam satu hadis, kiamat ni akan berlaku pada hari Jumaat. Cuma kita boleh belajar, boleh tahulah kronologi kiamat ni macam mana. Dia tak akan berlaku kiamat selagi mana belum keluarnya Dajjal, selagi belum turunnya Nabi Isa untuk bunuh Dajjal, sebelum bersama Nabi Isa atau Imam Mahdi yang akan memimpin umat, sebelum di sana akan berlaku Ya'juj Ma'juj dan banyak lagi. Tapi kalau kita sampai tanpa zaman tersebut, melepas zaman tersebut, dan kemudian belah Allah Ta'ala dipendekkan cerita, meninggalnya semua mukmin, kalau kita risau kita masih hidup lagi melihat kiamat. Wallahu a'lam bagaimana keadaan kita pada waktu itu. Jadi malam ni saya nak sampaikan mesej pada waktu semua bumi dah dihancurkan, planet-planet dihancurkan, maka Allah ni akan menggulung seluruh alam ni. Menggulung macam gulungan kertas, gulung, dan semua makhluk Allah Ta'ala ni dengan tiupan sangkakala mati. Dengan tiupan sangkakala akan meninggal dunia. Macam mana bentuk sangkakala tu? InsyaAllah kita akan bincang pada malam-malam seterusnya. Cuma saya nak sampaikan mesej, bilanya tiupan sangkakala tu muncul, semua akan mati. Semua mati. Tak ada satu orang pun, tak ada satu makhluk pun, tak ada malaikat pun yang akan tinggal. Kan? Yang ada hanya Allah. Dan pada waktu itu Allah Ta'ala akan bertanya. Dalam surah Ghafir ayat ke-16 Allah Ta'ala kata, Limanil mulk al-yawm? Siapa dia yang berkuasa kat dalam kerajaan pada hari ini? Siapa dia raja segala raja ni? Allah sengaja tanya, waktu tu tak ada siapa nak jawab. Sebab tak ada makhluk lain dah. Hanya Allah je. Allah Ta'ala cerita dialog yang akan berlaku di akhir kiamat. Limanil mulk? Siapa dia raja ni? Pada hari ini, mana dia raja-raja yang mengaku hebat ni? Mana dia orang yang nak bergebuk berkuasa dan takhta ni? Mana orang rasa hebat ni? Yang kita duk sibuk kalut cari harta dunia,
sibuk kekuasaan, sibuk kemasyhuran, sibuk takhta, sibuk nama. Limanil mulk al-yawm? Siapa dia akan menjadi raja pada hari ini? Tak ada siapa nak jawab. Semua mati. Maka Allah berkata, Lillahil wahidul qahhar. Maka bagi Allah, Allah inilah yang akan mengatasi kekuasaan semua segala-galanya. Allah tanya, Allah juga yang jawab. Nak bagi tahunya, kita ni pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam alam yang mana tidak ada kekuasaan langsung apa yang kita ada. Sebab tu kita kena lihat dunia ni dalam keadaan yang kita bukan bekerja-kejaran untuk dapat ni. Dunia ni tak ada apa, dia akan hancur. Dia akan kiamat. Dan selepas kehancuran tersebut baru akan masuk kepada masyar. Untuk malam ni kita tak bincang tentang detail sangkakala, tiupan yang kedua bila, macam mana keadaan dia. Kerana malam ni kita pilih topik berkaitan bagaimanakah kiamat berlaku. Kan? Bagaimana kiamat berlaku. Dan apakah amalan yang kita nak buat supaya bila kita dengar kiamat akan berlaku ni, kiamat dah datang ni, kita terpelihara daripada kesibukan dan kekalutan kiamat. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada amalan. Yang kita nak kongsi amalan terus. Kan? Amalan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rajin baca Quran penyelamat di akhirat. Rajin baca Quran. Dia akan menjadi syafaat bagi yang menghafalnya dan juga ahlinya di hari kiamat. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran ni kena jadi kawan kita, teman karib kita. Setiap hari kena baca, setiap hari kena tadabbur, setiap hari kena tazakur. Setiap hari kita kena memeliharanya. Jangan ada sehari pun tak baca Quran. Kerana tak ada siapa boleh memberi syafaat yang boleh memberi perlindungan melainkan Al-Quran di hari kiamat. Al-Quran ni nak baca tak susah, tapi ramai tak baca. Kenapa tak susah? Kita boleh baca surah-surah yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Quran. Pendek lagi ada ke ustaz? Ada. Inna a'tainakal kautsar. Itulah kita. Qul huwallahu inna a'taina. Pendek. Tapi kalau tak pendek lagi boleh. Alif lam mim. Pendek. Al-Quran. Bila niat baca Quran dapat pahala. Tapi janganlah buat nayau macam tu. Baca Quran dah, baca Alif Lam Mim. Jadi nayau lagi dia baca Nun. Habis. Tak, jangan gitu. Kita nak jadikan Quran ni penyelamat kita, kita kena jaga, sayang dia. Lazimkan kita baca Quran. Kan? Di hujung-hujung ni, kita ni banyak baca apa? Banyak baca Facebook. Kan? Banyak baca WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok. Baca Quran ni kita rasa berat, rasa beban. Tapi kalau dah kita tahu bahawa dekat akhirat yang kelam kabut tu hanya yang boleh menyelamatkan kita adalah Al-Quran. Kita tak ada pilihan lain, kita kena paksa diri baca Quran juga. Dan Quran ini sifat dia adalah sifat penawar. Kan? Bila kita baca, dia akan timbul rasa lazat. Akan timbul rasa seronok. Akan timbul rasa gairah nak baca lagi, seronok baca lagi. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni sifat dia syifa, penyejuk ni. Dada kita ni yang tak suka baca Quran ni, yang ada dosa ni dah kena sembuhkan dengan sendirinya. Jadi tu kita nak beramal tu. Semalam kita bicara tentang surah Al-Mulk kan. Berapa ramai dah baca surah Al-Mulk sebelum tidur semalam? Malam ni, kalau semalam tak sempat, malam ni kita baca surah Al-Mulk. Kita bacalah 3 kul sebelum tidur. Lazimkan baca Quran. Saya dengan tim dekat Yaminika ni kita dah berjanji setiap kali waktu solat wajib bagi kami kan, sebab kita nak melazimkan Quran ni. Kan, kita buat mutabaah. Untuk lepas solat kita kena baca 1 page muka surat sekali dengan maksud dia. Maknanya paling kurang 5 helai. 5 page muka surat sehari. Kalau tuan-tuan perempuan nak join bersama, jom kami galakkan. Rupanya tak panjang pun, tak sampai 5 minit untuk 1 page ni. Sekali dengan terjemahan dia. Baca. Sekenyang.
Mula-mula rasa macam tak pernah buat, rasa penat, rasa liat. Sebab tu dia kena buat berkumpulan. Kita kena buat bersama kawan-kawan. Ini kita ada buat tasmik ataupun mutamaah ataupun checklist lah. Setiap subuh hantar laporan dalam grup. Siapa yang baca Quran, siapa tak baca Quran, kita tahu. Kita sendiri tahu. Itu kita ada platform yang Minika tu untuk kita buat checklist tu tersebut, insya-Allah. Kan? Kita buat journal kita. Jadi untuk malam ni cukuplah sekadar ini untuk kita huraikan tentang kiamat. Mudah-mudahan kita memberikan satu keinsafan dalam hati kita yang kita tahu bila datangnya kiamat ni kita akan dibangunkan semula dalam keadaan yang pelbagai. Bagaimanakah kita bangun kat mahsyar tu? Itu semua insya-Allah masa akan datang kita akan bincang. Malam ni kita bincang tentang keadaan kiamat dulu. Dengar tadi pun dah Allah macam manalah. Kan? Langit tu runtuh, bintang-bintang jatuh. Dia jatuh bintang, dia bukan jatuh daun dah, dia bukan macam tu. Dia jatuh dengan ketakutan yang dahsyat. Kan? Dia kalau kita dengar bunyi guruh petir, pong, gitu dah cuak. Kita dengar sekali je. Tapi waktu tu dia keluar berkali-kali. Tak mampu kita hadapi kiamat ni. Baca Quran. Itu menyelamatkan kita ni. Ya, insya-Allah. Jadi itulah untuk malam ni ada sebarang soalan yang terakhir sebelum kita tamatkan, insya-Allah. Kan? Setengah jam je. Cukup dah. Habis dah Ustaz, habis dah. So, esok pula sambung lagi setiap malam. Jadi malam esok cerita siapa? Malam esok kita akan cerita insya-Allah berkaitan dengan mizan pula. Setiap malam tu cepat sangat Ustaz. Tak, kalau saya lama, dia bagi mati tu dah kes tahun. Nak bicarakan konsep setengah jam ni mungkin setahun cerita sampai mati. Habis tak sampai ke syurga neraka semua ni. Kan? Tak apalah kita buat macam ni pelan-pelan sikit-sikit. Boleh ke? Siapa rasa malam ni dia dapat sesuatu? Dia rasa bermanfaat. Dia rasa macam ada something Allah. Rasa dapatlah tentang kiamat ni macam mana. Keadaan kiamat macam mana. Kan? Kalau dapat tu alhamdulillah, saya ucapkan syukur dan minta tolong share pada orang lain. Boleh? Jadi insya-Allah untuk itu saja pada malam ini. Saya mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya nak tanya untuk malam besok ada lagi tak yang nak join? Untuk malam esok. Untuk malam esok ada tak yang nak join? Ada tak? Okey, alhamdulillah. Kan malam esok pukul 10 malam Okey, terima kasih. Semoga Allah Taala memberkati dan mengampunkan dosa kita semua dan menyelamatkan kita semua daripada api neraka insya-Allah dan selamatkan kita di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini
tanpa pimpinan darimu. Ku sering berjanji depanmu, sering jua aku mungkiri. Ku pernah menangis keranamu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Bagiku ingat petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang menambah cintamu. Aku lemah, ku jahil tanpa pimpinan darimu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun pada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul